Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Memulakan barisan ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama untuk meneruskan lagi kuliah Maghrib bulanan kita, di mana kita membahaskan kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lepas kita dah pun membahaskan berkenaan dengan zikir yang dibaca setelah seseorang itu melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum menunaikan solat fardu subuh. Maksudnya apabila seorang itu masuk sahaja waktu subuh azan, kemudian kita ada solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan ia merupakan antara solat sunat yang dituntut oleh Nabi SAW kerana kelebihannya yang sangat besar, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kerana itulah juga Nabi SAW begitu menekankan solat ini di samping solat sunat witir yang dilakukan pada penutup hari. Jadi ini 2 solat yang sangat Nabi jaga, solat penutup hari iaitu solat witir, dan solat pembuka pada setiap hari kita iaitu solat 2 rakaat sebelum sebelum kita menunaikan solat penutup subuh. So apabila seorang itu dia solat, dan sunnahnya adalah kita dah sebut sebelum ini, iaitu dia meringkaskan solat dia. Jangan kita memanjangkan solat sunat itu, kerana kita akan solat dengan lebih panjang pada solat fardu subuh. Sebab sunatnya solat fardu subuh itu bacaannya dibaca lebih panjang daripada solat-solat fardu yang lain. Kerana itu kita lebih memberikan fokus ataupun kadar bacaan kita itu lebih panjang pada waktu solat subuh. Jadi kita ringkaskan sedikit, dan Nabi SAW juga mensyurkan kepada kita untuk kita lakukannya di rumah sekiranya kita ada kesempatan. Kerana di sana ada satu lagi sunnah, iaitu apabila selesai seorang itu solat sunat 2 rakaat, sunnahnya adalah hendaklah dia baring seketika di atas lambung belah kanan dia, baring mengereng belah kanan lah. Kerana itu Nabi melakukan solat tersebut di rumah Nabi, sebab lepas itu ada satu sunnah, iaitu baring seketika di rusuk belah kanan. Cumanya apabila seorang itu tidak kesempatan untuk buat di rumah dia jauh ke, kalau dia buat semayang kat rumah tak sempat dia nak takbiratul ihram dengan imam, so dia semayang di masjid, tak perlulah, mungkinlah dia agak canggung ataupun agak pelik untuk dia buat sunnah baring tu, sebab dalam masjid orang pandang apa semua. Sebab itu kita lihat keadaanlah sunnah dalam satu kaedah, sunnah harus dilaksanakan mengikut sunnah. Kalau kita melakukan satu sunnah itu menyebabkan orang melihat kita dengan pandangan yang agak ganjil dan sebagainya, seharusnya juga kita meraihkan pandangan orang. Sebab perkara yang sunnah kalau menyebabkan suasana yang tidak kondusif, maksudnya ada orang akan mengata, ada orang akan pandang serong, ada orang itu dan sebagainya, sebaiknya mungkin kita tangguhkan ataupun kita lakukan bersendirian, ataupun kita tidak war-warkan dan sebagainya untuk meraihkan pandangan orang. Sebabnya Nabi SAW seringkali Nabi menangguhkan benda yang Nabi nak buat. Ini bukan benda wajib lah, benda wajib tak boleh tangguh. Benda yang Nabi buat kerana meraihkan pandangan orang ketika itu. Contoh yang masyhur adalah apabila Nabi SAW
disyorkan oleh Aisyah untuk membina Kaabah mengikut binaan asal Nabi Ibrahim. Sebab itulah yang terbaiknya pun, binaan Kaabah dibina mengikut binaan asal. Sebab zaman Nabi SAW tidak dibina mengikut binaan asal, lebih tinggi, dan dia tidak rectangle, dia tidak cube dan sebagainya lah. So Nabi SAW disyorkan oleh Aisyah untuk direndahkan semula, dia buat 2 pintu. Kemudian makam Ibrahim itu masuk sebahagian daripada Kaabah. Nabi SAW memberikan hujah bahawa keadaan ketika itu tidak kondusif. Sebab ramai ketika itu yang baru masuk Islam. So perbuatan Nabi, kalaulah Nabi menyuruh sahabat untuk meruntuhkan Kaabah, untuk membina semula, itu akan lebih mendatangkan kegelisahan dan kerisauan setengah daripada mereka yang masuk Islam dan baru dan yang tak faham lagi tentang agama Islam. Mereka akan berfikir yang bukan-bukan dan sebagainya lah. Kerana itu Nabi menangguhkan perkara tersebut. So kita juga harus melakukan perkara yang sama. Contohnya, satu dalam Islam, dalam syariat kita ada satu yang kita panggil sebagai sunnah, untuk kita mengangkat sedikit kita punya hujung ataupun labuh pakaian atas daripada buku lali ataupun sampai separuh daripada betis. Kalau istilah kita 3 suku lah, macam yang kita selalu tengok orang tabligh pakai. Itu ada satu klosa ataupun sunnah Nabi SAW berkenaan dengan benda tersebut. Cumanya apabila keadaan mungkin tidak meraihkan perkara tersebut, bukanlah kita nak kata benda itu tak sunnah, tapi mungkin contohnya kita dalam suasana bekerja, kalau kita pakai begitu, mungkin bos akan pandang lain macam, ataupun orang yang klien kita pandang lain macam dan sebagainya. So kita raihkan perkara tersebut. Mungkin kita tidak melakukannya di depan orang ramai, kita buat di rumah ke, kita buat bersama keluarga ke, waktu kita pakai kain biasa ke, kita raihkan perkara tersebut. Dan itu adalah apa yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan dengan zikir yang seterusnya. Apabila seorang itu telah sembahyang 2 rakaat, kemudian dia hendak masuk ke dalam saf, apabila azan, apabila iqamat, di sana ada satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ketika dia berada di dalam saf, maksudnya sebelum dia salat. Kami meriwayatkan daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas bahawa ada seorang datang ke masjid Nabi SAW ketika baginda hendak salat. Setelah sampai di saf, dia mengucapkan satu doa yang bermaksud, Ya Allah, berikanlah kepada aku apa yang terbaik yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Setelah Rasulullah pun selesai salat, baginda bertanya, siapakah yang berbicara tadi? Maksudnya Nabi terdengar bacaan doa sahabat tadilah yang berada di saf. Nabi tanya selepas daripada habis salat. Orang itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Kalau begitu, kemudian Nabi pun memuji perbuatan sahabat tersebut. Nabi kata, kalau begitu kudamu akan mati tersembelih dan kamu akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada beberapa perkara yang harus diperincikan daripada hadis ni, iaitu yang pertama adalah doa ini adalah satu doa yang kita panggil doa yang umum, iaitu kita mohon dalam dia punya makna, Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang terbaik yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Maksudnya kalaulah seseorang hamba itu soleh, kita boleh menjangkakan yang Allah akan berikan kepada dia semua yang baik-baik. Mustahil Allah SWT berikan benda yang tak baik kalau dia bukan soleh. So dia soleh, mungkin dia akan dapat keampunan, dia akan dapat rahmat, dia punya harta diberkati, doanya dimakbulkan, dia punya istighfar diterima, semualah benda-benda yang baik, nikmat dan sebagainya, kerana dia hamba yang soleh. Lalu kita memohon seperti apa yang Allah turunkan kepada dia, begitulah juga kita mohon Allah turunkan kepada kita. Cuma kita tak perincikan perkara tersebut, kita tak perincikan apa yang dia dapat, keampunan ke, doa makbul ke, nikmat ke apa. Kita rangkumkan keseluruhan, iaitu Ya Allah, berikan aku apa yang kau berikan kepada hamba yang soleh. Dan ini kita panggil doa yang umum. Dan kalau kita tengok konsep doa Nabi SAW, kebanyakannya begitu. Nabi SAW
menyebut sebaik-baik ataupun seafdal doa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa doa itu doa yang sangat afdal dan sangat hebat? Kerana kalau kita tengok doa itu dia merangkumi semua. Dia guna perkataan hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah aku apa di dunia ini yang baik, yang di akhirat yang baik. Tidak diperincikan apa yang baik itu. Maksudnya apa sahaja, kalau dia dalam kategori perkara yang baik, memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat, maka itulah yang kita minta. Tidak disebut A, B, C, D dan sebagainya. Dan itu antara salah satu ciri yang diajar oleh Nabi SAW ketika berdoa. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang begitu spesifik dalam doanya. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan istana yang putih di dalam syurga. Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad fil jannah. Dia doa supaya Allah bagi dia istana putih dalam syurga. Doa itu tak ada masalah pun. Okeylah, dia minta masuk syurga dan dia minta bila dia masuk syurga ada istana putih untuk dia. Bukanlah satu kesalahan. Tetapi Nabi SAW sebut, kenapa Nabi tegur sahabat ini? Nabi kata, jangan kamu memperincikan doa kamu begitu. Seolah-olah kita nak mengatakan bahawa kita telah menyempitkan sesuatu yang luas. Iaitu kita bila kita berdoa, pastinya kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Taala. Dan rahmat Allah itu konsep dia luas. Maka apabila kita telah mengkecilkan benda tersebut, kita telah hadkan, boleh jadi kita boleh minta 10, tapi disebabkan kita hanya minta 1 dari 10 dari 10, kita dapat 1, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita telah rugi 9. Memang kita minta 1 sebab kita memang berharap dapat yang 1 tu. Cumanya dalam masa yang sama kita telah mengesampingkan yang 9 yang sepatutnya boleh juga kita dapat dalam masa yang sama. Walaupun kita merasakan kita beruntung sebab dapat 1 yang kita minta, tetapi dalam masa yang sama mungkin dalam waktu yang sama kita telah melupakan 9 yang sepatutnya kita dapat. Sebab itu konsepnya adalah kita memohon secara umum apa sahaja yang baik untuk kita, maka kita mohon itulah yang Allah Subhanahu Taala bagi kepada kita. Itu yang pertama, iaitu konsep doa adalah bersifat umum. Dan yang kedua, Nabi SAW dengar sahabat itu baca doa tersebut. Dan doa itu bukan datang daripada Nabi. Doa itu datang daripada sahabat. Maksudnya sahabat itu yang orang yang pertama yang buat benda tu. Sebab itu apabila Nabi habis solat, Nabi persoalkan. Nabi kata, siapa yang baca tadi? Sebab kalaulah doa tu datang daripada Nabi, Nabi pernah buat sebelum itu macam tu, tak perlulah Nabi tanya lagi lepas habis sembahyang. Sebab memang dah maklum Nabi pernah buat. Tapi disebabkan Nabi first time dengar daripada sahabat itu, iaitu dia berdoa dengan doa itu ketika sebelum solat. Sebab itu Nabi tanya selepas solat. Cuma yang nak disebut adalah Nabi SAW bertanya selepas daripada solat. Sedangkan pastinya Nabi SAW dengar doa tersebut sebelum Nabi angkat takbir. Sebab doa itu dibaca ketika sebelum solat, sebelum angkat takbir lah. So sahabat tu baca, maksudnya Nabi dah dengar lah. Tapi kenapa Nabi SAW tak tanya on the spot, waktu ketika itu, iaitu sebelum angkat takbir? Maksudnya selesai sahabat tu baca doa, Nabi terdengar, Nabi tu kata tunggu sekejap, tadi aku terdengar sekian. Nabi terus tanya on the spot. Kenapa Nabi biarkan perkara itu sehingga selepas solat? Dan para ulama menyebut satu kaedah, iaitu la ya'juzu ta'khirul bayan. Tidak boleh untuk Nabi menjadi sesuatu yang bersalahan kalaulah Nabi SAW itu menangguhkan sesuatu benda yang sepatutnya diberikan penerangan pada waktu itu, tapi Nabi tangguhkan kepada waktu yang lain. Tak boleh buat gitu. Maksudnya kalau benda itu salah, Nabi kena tegur ketika itu juga, seperti yang Nabi selalu buat. Contohnya bila Nabi dengar satu isu dan benda itu memang salah, terus Nabi minta sahabat berkumpul dalam masjid, Nabi naik atas mimbar, Nabi khutbah. Kalau benda itu Nabi rasa semua orang perlu dengar, Nabi akan sampaikan dalam bentuk khutbah. Kalau Nabi rasa tak semua orang perlu dengar, sahabat itu sahaja yang perlu dengar, Nabi akan tegur directly. Contohnya Nabi SAW pernah satu hari
Nabi berselisih dengan seorang sahabat. Sahabat itu pakai cincin daripada emas. Nabi kata, buka cincin ni dan buang. Nabi tak kata, biarlah dia baru beli mahal tu, tunggulah dia pakai sebulan bagi puas dulu ke betak. Kerana tak boleh untuk seorang Nabi dia menangguhkan sesuatu benda yang patut diberikan penjelasan ke suatu waktu yang lain. Kalau kena terangkan, maka terangkanlah waktu itu juga. Tetapi kenapa dalam hadis ini Nabi menangguhkan sehingga selepas solat, sedangkan Nabi dengar perkara tersebut sebelum Nabi angkat takbir lagi? Ini menunjukkan bahawa perkara itu dibenarkan ataupun diperakui oleh Nabi SAW. Kalau benda itu bersalahan atau benda yang tak boleh dibuat, pasti Nabi akan tegur directly on the spot sebelum Nabi start solat. So kalau perbuatan Nabi itu membiarkan perkara itu sehingga selepas solat, menunjukkan benda itu dibenarkan. Sebab itu Nabi tangguhkan sehingga selepas solat. Yang ketiga, Nabi SAW bila habis solat, Nabi nak tahu siapa yang sebut tadi. Nabi tanya, Nabi lontarkan satu soalan. Nabi kata, siapa yang sebut doa tadi? Siapa yang sebut? Satu psikologi manusia, apabila kita buat satu perkara, kemudian orang itu dia tanya soalan, siapa yang buat tadi? Orang yang buat itu, dia ada dua persepsi. Sama ada benda yang dia buat itu betul ataupun benda yang dia buat itu salah. Sebab itu dia mulakan dengan soalan. Kalau ikutkan, Nabi boleh sahaja terus tanpa bertanya. Nabi tak perlu Nabi kata siapa yang buat tadi. Maksudnya boleh sahaja Nabi terus. Kalau benda itu betul, Nabi yang kata benda yang dibuat tadi, aku dengar ada seorang baca tadi dan benda yang dibaca itu benda yang baik. Boleh sahaja Nabi terangkan terus tanpa Nabi lontarkan soalan siapa yang baca. Tapi Nabi lontarkan dahulu persoalan itu, siapa yang baca, sebelum Nabi start bagi penerangan. Dan ini merupakan salah satu pendekatan yang sangat baik untuk menarik perhatian seseorang itu apabila dia melakukan satu perkara. Boleh sahaja Nabi terus directly, aku mendengar sekian-sekian tadi ada seorang baca, lalu apa yang dia baca itu aku melihat satu benda yang baik dan sebagainya. Ataupun kalau benda itu salah, Nabi akan terus cakap benda itu salah tanpa Nabi tanya siapa yang sebut. So perbuatan Nabi bertanya dahulu siapa yang baca, menyebabkan para sahabat jadi fokus apa yang Nabi nak sampaikan di sebelah itu. Dan sahabat yang buat tadi, dia akan berada dalam dua persepsi, benda yang dia buat tu salah ke betul. Sebab itu bila kita tengok yang orang itu menjawab, aku wahai Rasulullah. So sahabat itulah bagi tahu, dia kata akulah yang melakukannya wahai Rasulullah. Pastinya yang sahabat yang buat itu, orang yang di sebelah dia tahu siapa yang buat. Contohlah, saya ada orang kiri, ada orang kanan, kemudian saya baca. Orang yang kiri dan orang yang kanan mestilah dia tahu saya yang buat. So boleh sahaja, kalaulah saya tak cakap, saya tak mengaku apa yang saya buat, boleh sahaja orang kiri dan kanan dia angkat tangan, dia kata ni dia yang buat, sebab saya dengar dia baca, saya sebelah dia. Ataupun yang belah kiri pun cakap benda yang sama. Tapi itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah sahabat tadi, dia yang mengaku bahawa dia buat. Sedangkan waktu dia mengaku itu, dia tak tahu benda yang dia buat tu betul ataupun salah. Sebab Nabi tak bagi explanation lagi. Nabi tak puji ataupun Nabi tak bagi tahu apa komen pun tentang apa yang dia buat tadi. Nabi hanya tanya siapa yang buat, dan dia mengaku dalam keadaan dia tak tahu. Boleh jadi dia betul, boleh jadi dia salah. So perbuatan dia mengaku itu menunjukkan bahawa sahabat ini adalah seorang yang begitu bertanggungjawab terhadap setiap daripada perbuatan masing-masing. Kemudian seterusnya barulah Nabi bagi explanation, penerangan terhadap perbuatan sahabat itu. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa kalau begitu kudamu akan mati tersembelih dan kamu akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya perbuatan sahabat tadi, iaitu membaca doa ini, doa yang kita baca tadi sebelum start daripada salat, ketika seorang itu berada dalam saf sebelum start daripada salat, pahalanya melebihi pahala seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah, perang punya perang sampai kuda yang dia naiki itu mati, kena tombak ke, kena
kena mati-matilah, kena cucuk dengan pedang ke, kena apa ke, kuda dia mati dan dia pun mati. So nak menggambarkan bahawa setiap orang apabila dia pergi berjihad, dia mempunyai beberapa tingkatan. Semuanya baik, semuanya insya-Allah dapat pahala. Tetapi dalam ramai-ramai yang berjihad itu ada rankingnya juga. Mana mungkin seorang yang pergi berjihad hanya dengan diri dia sahaja lebih tinggi kedudukan daripada orang yang berjihad dengan diri dia dan harta dia. Maksudnya dia bawa unta dia sendiri, dia bawa kuda dia sendiri. Daripada kawan tu dia pergi berjihad tapi dia tumpang unta orang. Memang dua-dua pergi berjihad, tapi mustahil yang pertama dengan yang kedua itu pahalanya sama. Sebab kawan itu dia berkorban nyawa dan juga berkorban harta. Kawan tadi berkorban harta, berkorban nyawa sahaja. So pastinya yang pertama lebih tinggi kedudukannya. Dan yang kedua, kalau seseorang itu dia pergi berjihad, lalu dia terkorban, mati syahid, berbanding kawan dia pergi berjihad tapi tak mati syahid, maksudnya dia baliklah tak mati. Pastinya seseorang yang pergi berjihad dan dia mati syahid, kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang pergi berjihad juga tetapi Allah takdirkan dia tak mati dalam perang tersebut. So walaupun semua orang pergi berjihad ketika itu, kedudukannya di sisi Allah boleh jadi berbeza-beza. Dan antara orang yang pergi berjihad yang mempunyai kedudukan yang tinggi adalah seseorang yang dia berjihad dengan harta dia. Dia bawa kuda dia sendiri, dan kuda dia sendiri mati dalam peperangan tersebut. Maksudnya aset dia yang paling berharga, benda yang binatang kesayangan, binatang yang sangat bermanfaat, kuda bawa pergi perang, mati, dan dia juga mati. So nyawanya terkorban, harta dia terkorban, pastinya darjatnya di sisi Allah itu sangat tinggi. Nabi kata orang yang buat amalan ini, iaitu baca doa ketika saf, berada di saf, pahalanya lebih baik daripada orang yang berada dalam medan perang dan mati syahid, dan dia punya aset ataupun dia punya kuda pun sama terkorban dalam medan peperangan. Cumanya di sini ulama sebut dalam satu, kalau hadis-hadis seperti ini, iaitu Nabi menyamakan pahala sesuatu amalan dengan pahala amalan yang lain. Penyamaan di sini adalah penyamaan dari sudut pahala, bukan dari sudut amalan. Maksudnya amalan itu tetap berada dalam standard tersendiri. Contoh yang mudah kita kata, Nabi kata amalan ini pahalanya seperti buat umrah. Amalan ini pahalanya seperti buat umrah. Bukan bermaksud kalau orang itu dia buat amalan ini, dia tak payah buat umrah lagi dah. Tapi maksudnya apa? Kalau dia buat amalan itu, pahalanya sama dengan pahala umrah, tetapi kekal, dia tetap kena buat umrah juga. Kalau dia pergi ke Madinah ataupun Mekah, dia tetap kena buat umrah. So similarities di sini, kesamaan di sini adalah kesamaan pahala, bukan kesamaan amalan. Amalan itu kekal, perlu dilakukan. Baik. So ini adalah hadis berkenaan dengan kelebihan seseorang itu mengamalkan doa Allahumma atini afdal ma tu'ti ibadikas salihin ketika dia berada di dalam saf. Hadis yang seterusnya, zikir ketika hendak mendirikan salat. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Ummu Rafi', dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang Allah memberikan aku pahala di atasnya. Sama juga ketika seorang itu nak menunaikan solat, maksudnya sebelum angkat takbir lah. Saya baca dia punya terjemahan. Artinya, wahai Ummu Rafi', Nabi sebut kepada Ummu Rafi', apabila engkau hendak mendirikan solat, maka bertasbihlah kepada Allah 10 kali. Sebut subhanallah 10 kali. Bertahlillah 10 kali. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Bertahmidlah 10 kali. Bertakbirlah 10 kali, Allahu Akbar. Istighfarlah 10 kali, Astaghfirullahalazim. Sebabnya ketika apabila kamu bertasbih, Allah berfirman, ini adalah untukku. Tasbih yang dia buat itu, pujian dia itu khusus untuk Allah. Ketika kamu bertahlil, tahlil itu adalah untukku. Ketika kamu bertahmid, memuji Allah, Allah kata pujian itu adalah untukku. Ketika kamu bertakbir, Allah berfirman, ini adalah untukku, iaitu takbir dia itu untuk Allah. Dan ketika kamu istighfar, minta ampun, Allah berfirman, telah kamu lakukannya. Apa maksud setiap daripada ayat yang Nabi kata ini adalah untukku, iaitu untuk Allah? Apa maksud ini adalah untuk Allah? Dia sama dengan hadis yang selalu kita dengar bila masuk Ramadan.
Bila Nabi SAW sebut tentang kelebihan seseorang itu berpuasa, Nabi kata as-siyamuli ataupun as-sawmuli, pahala puasa itu untukku. Apa maksud pahala puasa itu untukku? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pahala itu dalam keadaan kuantitinya kita tidak tahu. Maksudnya contoh mudah kita kata, seorang itu apabila dia nak lawan satu tim lah, katakan satu tim bola, dia nak lawan satu tim bola yang lain. So mungkin bergantung kepada siapa lawan dia. Kalau lawan dia tak handal, mungkin dia hantar orang yang biasa-biasa, second team, third team dan sebagainya. Tapi mungkin bila dah sampai semi-final sampai final, lalu coach tu pun kata kali ni semua yang handal-handal mesti main. Maksudnya diperuntukkan satu fokus yang besar, satu perhatian yang lebih kepada lawan ini, kerana lawan ini bukan biasa-biasa. Kalau bila Allah SWT sebut ini untukku, maksudnya amalan tersebut bukan biasa-biasa. Kerana itu Allah SWT memberikan fokus yang lebih, perhatian yang lebih, dengan memberikan sendiri secara direct pahala tersebut tanpa diketahui oleh orang yang buat amalan tersebut berapa banyak pahala yang dia dapat. Berbanding kalau Allah tak sebut dengan perkataan ini adalah untukku, dapat juga pahala. Tapi bila Allah sebut guna pendekatan sedemikian, para ulama sebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak merahsiakan kuantiti pahala ataupun jumlah pahala yang akan diperoleh oleh orang yang melakukan amalan tersebut. Dan kebiasaannya Allah sebut benda ini apabila amalan itu bukan biasa-biasa, seperti yang hadis tentang puasa yang kita selalu dengar itu. Jadi samalah juga dengan hadis ini berkenaan dengan takbir, tahlil, tahmid dan juga sebutan astaghfirullah ketika seseorang itu hendak menunaikan solat. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya, iaitu doa ketika iqamah. Ketika iqamah di sini maksudnya ketika selesai iqamah lah. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um meriwayatkan dengan sanad dengan hadis yang mursal bahawa Rasulullah SAW bersabda, mohonlah pengampunan, mohonlah supaya Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kamu. Maksudnya berdoalah supaya dimakbulkan doa tersebut. Ketika bila? Yang pertama ketika bertemunya dua tentera yang berperang. Maksudnya seseorang itu, satu pihak Islam berperang dengan pihak musuh Islam. Ketika dia hampir hendak berlakunya pertempuran. Sebab kita tahu peperangan ini dia ada waktu dia bergerak, waktu dia keluar daripada negara dia, waktu dia siapkan senjata, waktu dia susun saf, waktu dia itu ini dan sebagainya, waktu dia rehat. Doa yang paling mustajab ketika berperang adalah ketika peperangan hendak bermula ataupun pertempuran tu hendak bermula. Sebab itu kalau kita perhati dalam setiap doa Nabi ketika Nabi nak perang, Nabi akan memberi fokus doa ketika mana esoknya nak perang dah. Bukan ketika waktu nak keluar daripada Madinah ataupun ketika waktu nak lantik siapa jadi ketua dan sebagainya. Kebiasaannya Nabi SAW akan berdoa sama ada malam hari esoknya nak perang ataupun ketika Nabi tengah siapkan saf untuk berperang ketika itu. Hari tersebutlah, pagi hari tersebut. Baik. Yang kedua, doa yang mustajab adalah ketika mendirikan salat, dan yang ketiga adalah ketika turunnya hujan. Dan tiga waktu ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai waktu yang mustajab doa, dan itu tidaklah membataskan bahawa doa yang pada waktu yang lain kurang mustajabnya. Bukan bermaksud sedemikianlah. Kalau kita faham Nabi kata doa pada waktu ni mustajab, bukanlah kita faham waktu lain doa tak mustajab ataupun kurang mustajab. Tak, maksudnya waktu lain mustajab tapi waktu itu lebih mustajab. Itu maksudnya. Bukanlah waktu lain dia kurang mustajab. Sebab kalau kita kata demikian, kita telah mengecilkan skop Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakbulkan doa kita. Sedangkan Allah sering kali menyebut dalam Quran dan Nabi sering kali menyebut dalam hadis bahawa Allah suruh kita berdoa supaya Allah nak makbulkan doa itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku akan makbulkan.
Allah sebut secara mutlak begitu ataupun secara umum, tidak sebut doalah kepadaku ketika sekian-sekian. Jadi bila Allah sebut secara mutlak begitu, tiba-tiba kita kata ada waktu Allah tak makbulkan doa ataupun kurang makbul dan sebagainya, kita telah mendahului ataupun menyempitkan benda yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya perkara yang diucapkan ketika solat. Selesai seorang itu bila dia iqamat, dengar qamat, kemudian lepas qamat dia berdoa. Dan para ulama sebut doa yang bagaimana? Doa yang seperti dia baca ketika dia mendengar azan lah. Sebab doa azan dan iqamat dia menggunakan perkataan yang sama, iaitu seruan an-nida'aini, dua seruan, iaitu azan dan qamat. Baik, perkara yang diucapkan ketika solat. Kemudian dia solat. Bila dia solat, apa yang dia nak baca? Zikir-zikir yang dia perlu baca. Pertama sekali, Imam Nawawi sentuh berkenaan dengan takbiratul ihram. Perlu diketahui bahawa solat tidak sah tanpa takbiratul ihram, baik solat wajib ataupun solat sunat. Takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i sebahagian besarnya adalah salah satu rukun daripada solat. Takbiratul ihram, apa maksud takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan perkara yang halal di luar solat. Itu maksud takbiratul ihram. Maksudnya bila kita start takbir, benda yang mungkin halal luar solat jadi haram. Contohnya kita kata kita buang angin. Luar solat nak buang lah angin, buang sama mana ke apa ke, boleh. Tapi bila masuknya takbir, selepas pada takbir, dia automatik jadi haram. Haram di sini bukan maksudnya dia buat berdosa, tapi bila dia buat batal solat dia lah. Bila dia buat batal solat, contohnya bercakap, contohnya makan, contohnya apa-apalah perkara yang membatal solat, benda tu halal dibuat seluar solat. Bila masuk dia solat, dia jadi haram. Haram di sini maksudnya benda itu akan menyebabkan solat jadi batal. Itu disebut oleh para ulama sebagai rukun dalam solat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia merupakan salah satu syarat solat, bukan termasuk daripada sebahagian daripada solat. Ini yang disebut oleh Abu Hanifah lah. Dia ada satu istilah yang lain, iaitu dipanggil syarat wajib. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i jelaslah kita panggil dia rukun. Baik, insya-Allah pada seterusnya waktu yang lain kita akan sambunglah kenaan dengan apa yang perlu kita baca ketika mana takbir, kadar takbir, dan benda-benda yang kita kena buat ketika takbir. Dan ada takbir yang kita kata ada kategorinya, maksudnya yang ni paling terbaik, yang ni sederhana terbaik, ataupun yang ni yang tidak terbaik. Tak terbaik ni maksudnya bukannya berdosa ke apa, tapi bila kita buat itu sepatutnya kita buat begini, versi yang ini lebih afdal dan ini lebih menyempurnakan solat kita, di mana kita sentiasa cuba dalam solat dan dalam apa-apa ibadah yang lain untuk kita melakukannya sehampir yang mungkin dengan apa yang Nabi buat. Sebab Nabi sebut dalam hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Nabi tak sebut puasalah macam mana aku puasa, tapi Nabi sebut dalam semayanglah macam mana aku semayang. Jadi begitu spesifik Nabi SAW punya saranan supaya jadikan semayang kita paling hampir caranya macam Nabi semayang. Dua ibadat yang Nabi sebut begini, iaitu haji dan solat. Solat Nabi sebut begini, haji juga Nabi begini. Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara nak buat haji. Ibadat yang lain Nabi tidak sebut sespesifik ini. Memang kita kena ikut Nabi, tapi tidak sespesifik macam Nabi sebut ketika solat dan haji. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat manfaat kita bersama. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.